أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas Rasul junjungan, ahli keluarga baginda, para sahabat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk yang cukup penting untuk kita semua, iaitu fiqh teknologi, hukum berkaitan gadget serta adab menggunakannya. Video ini dihasilkan bagi meraihkan permintaan pihak sekolah SMK Kota Kemuning untuk mengendalikan satu program yang dipanggil Usrah Nurani, dan tajuk yang diberikan ialah adab menggunakan gadget. InsyaAllah semoga apa yang saya paparkan ini dan saya kongsikan ini mendapat sedikit manfaat untuk kita semua. Berikut ialah isi kandungan topik usrah kita pada hari ini. Saya akan mulakan dengan mendefinisikan tajuk perbincangan kita, diikuti dengan sejarah dunia internet, hukum penggunaan gadget, adab guna gadget, islamisasi gadget, skrin diri, dan etika pengguna internet Muslim. Jadi ini adalah subtopik yang saya akan bincangkan di bawah tajuk adab menggunakan gadget. Pertama sekali kita pergi kepada definisi tajuk. Definisi yang pertama yang saya ingin mengambil perhatian tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat ialah apakah yang dimaksudkan dengan hukum. Saya yakin dan percaya ramai antara kita pernah menggunakan perkataan ini, pernah mendengar perkataan ini di mana-mana sahaja. Dari konteks Islam, apa maksud hukum? Dalam bahasa mudahnya, hukum itu ialah ketetapan ke atas sesuatu perkara. Ketetapan ini boleh menjadi wajib, boleh menjadi sunat, boleh menjadi harus, boleh menjadi makruh, boleh menjadi haram. Itu maksud hukum, ketetapan ke atas sesuatu perkara. Gadget. Apakah dimaksudkan dengan gadget? Gadget merujuk kepada alat peranti ataupun alat elektronik yang memiliki pelbagai fungsi untuk menjalankan pelbagai tugasan. Manakala adab, ia merujuk kepada tingkah laku yang terhasil daripada pemikiran sebelum melakukan sesuatu tindakan. Dalam konteks tajuk kita hari ini, apakah ketetapan Islam tentang penggunaan gadget? Apakah ketetapan Islam tentang penggunaan gadget? Itulah sedikit tentang definisi tajuk perbincangan kita agar kita dapat memahami lagi isi-isi yang saya akan sharekan selepas ini dengan lebih baik. Apabila kita memperkatakan tentang gadget, ia tidak lari daripada satu lagi istilah, satu lagi perkara, iaitu internet. Dalam erti kata yang lain, gadget dan internet ni saling berkait antara satu sama lain, sebagaimana isi dan kuku, bagai aur dan tebing. Kita pergi secara ringkas sejarah dunia internet. Kalau kita perhatikan, pada tahun 1950-an, komputer telah mula dihasilkan dengan saiz yang cukup besar yang memerlukan ruang yang sangat besar. 1950-an. Kemudian pada tahun sekitar 1965 hingga 1969 terhasilnya satu rangkaian komputer pertama yang dibangunkan di Amerika Syarikat yang dipanggil ARPANET. Dan internet, kewujudan internet bertitik tolak daripada ARPANET ini tadi.
diktorat pada ARPANET ini tadi, okey, pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 1992, okey, penggunaan web ataupun World Wide Web, okey, sudah bermula. Okey, kemudian kita tengok dengan kehadiran Yahoo yang merupakan salah satu enjin pencarian maklumat 1994, diikuti dengan kewujudan Amazon.com dilancarkan sekitar tahun 1995. Kemudian 1996, okey, search engine Google mula beroperasi. 1999 adanya Blogger, okey, di mana salah satu website yang membolehkan seseorang untuk mempunyai blog sendiri. Kemudian munculnya media-media sosial, Facebook pada 2004. Kemudian kita ada YouTube, okay, 2005. Diikuti dengan kemunculan, okay, media-media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram. Okay, juga sebelum tu ada Friendster, MySpace, okay, dan juga media-media sosial yang lain. Okay, itu serba sedikit secara ringkas sejarah dunia internet. Okay, kalau nak bahaskan cukup panjang lah. Okay, sejarah dunia internet ni perlu kepada rujukan buku-buku komputer dan juga mungkin sedikit penyelidikan di dalam Google, di internet itu sendiri. Okay, web 1.0. Okay. Bermulanya penggunaan internet ini, ya, dia dihasilkan dengan penggunaan web 1.0 sekitar tahun 1989, berlanjutan sehingga tahun 2005 lebih kurang, di mana web 1.0 dia lebih kepada statik, di mana owner ataupun pemilik web dia boleh muat naik segala bahan yang dia nak paparkan, dan pelawat yang melawat laman web tersebut hanya boleh melihat, sekadar melihat apa yang dipaparkan, tidak lebih daripada itu. Ia lebih kepada one way communication sahaja. Okay, itu web 1.0 dan lebih kepada banyaknya teks. Kemudian terhasilnya web 2.0 selepas itu, lebih kurang sekitar 2004 dan sehingga sekarang. Okay, di mana web 2.0 dilengkapi dengan ciri-ciri yang lebih sophisticated, yang lebih moden, di mana membenarkan two-way communication. Okay, pelawat bukan sekadar boleh melawat sesuatu laman web, bahkan boleh berinteraksi, memberikan komen. Juga web 2.0 sudah mula ada elemen-elemen, ada sound di situ, ada animasi, ada grafik, okay, dan juga segala fungsi-fungsi yang tidak terdapat pada web 1.0. Okey, sekarang kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu apakah hukum penggunaan gadget. Okey, secara basicnya, secara asasnya, hukum penggunaan gadget ataupun hukum kita menggunakan internet, okey, adalah harus. Hukum asal adalah harus. Namun begitu, penggunaan gadget ataupun penggunaan internet boleh, okey, hukumnya, status hukumnya boleh berubah, okey, sekiranya berlaku situasi-situasi seperti mana yang saya akan paparkan seperti ini. Okey, yang pertama, hukum menggunakan gadget menjadi haram sekiranya seseorang itu digunakan gadget tersebut untuk melihat perkara maksiat seperti bahan-bahan lucah dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, dalam bentuk gambar, ataupun digunakan gadget itu untuk fitnah orang lain, mengumpat, ataupun hukum penggunaan gadget menjadi haram seandainya ia menyebabkan orang lalai melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Sebagai seorang suami, dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada keluarga. Sebagai seorang isteri, dia mengabaikan tanggungjawab dia isteri kepada keluarga. Ataupun sebagai seorang anak, ia mula tidak lebih kepada anak ini menggunakan gadget tersebut. Masa dia meluangkan masa dengan gadget jauh lebih banyak berbanding masa dia luangkan dengan ibu bapanya. Mungkin menjadikan anak ini lebih pendiam, tidak mau bercakap dan sebagainya. Mungkin
kurang bergaul, maka di situ dilihat penggunaan gadget ini menjadi haram. Okey, kalau bagi pekerja pula, okey, menggunakan gadget semasa waktu bekerja atas urusan-urusan yang tidak ada kena-mengena dengan pekerjaan, maka ini sesuatu perkara yang dilarang dalam agama. Okey, dan kita sebagai seorang Islam, okey, mungkin ada di antara kita suami, mungkin ada di antara isteri, mungkin ada antara kita ini anak, dan dalam masa yang sama mungkin ada di antara kita ini pekerja. Kita kena lihat selepas ini sejauh mana penggunaan gadget kita itu selaras dengan kacamata Islam. Okay. Seterusnya, hukum penggunaan gadget boleh jadi wajib, berubah daripada harus pada wajib jika situasinya ialah jika gadget satu-satunya cara untuk menyebarkan ilmu dan dakwah Islam. Okey, boleh menjadi wajib. Ataupun hukum penggunaan gadget ni menjadi wajib untuk kita gunakan bagi menjawab tuduhan sesat tentang Rasulullah SAW. Okey, bila mana mungkin tuduhan-tuduhan sesat itu okey terhasil ataupun dilakukan oleh musuh-musuh Islam menggunakan internet, menggunakan gadget, maka kita wajib gunakan gadget untuk counter balik apa yang tuduhan tersebut. Okay, untuk membersihkan balik imej Rasulullah, untuk menegakkan balik agama Islam, untuk membersihkan Al-Quran. Okay? Juga untuk menyedarkan umat Islam tentang kesesatan ahli bid'ah dan juga musuh-musuh Islam. Di situ penggunaan gadget boleh jadi wajib. Okay? Kemudian, penggunaan gadget boleh menjadi sunat apabila kita menggunakan gadget untuk menambahkan ilmu pengetahuan ataupun untuk kita mendalami hikmah para ulama, ataupun kita menjadikan gadget sebagai satu medium, satu jambatan, satu saluran untuk mengeratkan hubungan kasih sayang di antara keluarga, ataupun mungkin untuk kita mencari sahabat-sahabat lama kita, okay, ataupun untuk kita mencari sahabat-sahabat baru kita. Okay, hukumnya menjadi sunat. Dan hukum penggunaan gadget boleh menjadi makruh sekiranya seseorang itu terlalu asyik sehingga membazir masa dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya, okay, bermain aplikasi game berjam-jam lamanya, okay, menonton movie 3-4 jam, habis movie pertama sambung lagi movie kedua. Okay, ini dah boleh jatuh dalam perbuatan yang sia-sia, maka di sini hukumnya makruh. Okay, itu sedikit penjelasan tentang hukum penggunaan gadget. Okay, seterusnya kita beralih kepada main topik, iaitu apakah adab kita sebagai orang Islam menggunakan gadget canggih ini. Okay, dia ada do dan don't dia. Okay, yang pertama, bila mana kita gunakan gadget, pastikan kita berusaha menjaga perhubungan sesama kita. Maksudnya guna gadget adalah dalam erti kata penggunaan itu bertujuan untuk menjaga perhubungan sesama kita. Elakkan daripada bercakaran, elakkan daripada menabur fitnah, elakkan daripada mengaibkan orang menggunakan gadget canggih. Kan? Okay, seterusnya yang kedua, pastikan bila kita guna gadget, terutamanya bila kita hendak menghubungi seseorang, pastikan nombor telefon yang dihubungi itu adalah tepat. Okay, kenapa? Nampak perkara ini macam remeh je, apa masalahnya kan? Kalau dah salah nombor, beritahu je dah salah nombor. Ada kalanya kadang-kadang kita menghubungi seseorang, okay, rupanya nombor itu adalah salah nombor. Orang yang angkat itu mungkin dia dalam keadaan yang mungkin tergesa-gesa nak buat sesuatu, ataupun dia di waktu yang tidak sesuai. Bukankah itu akan menyusahkan satu pihak yang lain? Jadi pastikan nombor telefon yang dihubungi adalah tepat, terutamanya bila mana kita baru nak gunakan nombor telefon tersebut buat pertama kalinya, belum save lagi dalam phone book kita. Kemudian yang seterusnya, okay, kita bila mana kita menggunakan gadget canggih, kita kena pelihara diri daripada menjadi golongan atau kumpulan yang suka memajukan mesej tanpa kesahihan.
Okay, ini yang banyak berlaku pada hari ini. So, kita kena berwaspada, pelihara diri daripada adanya satu sindrom yang suka majukan mesej tanpa kesahihan. Kita tak periksa, tanpa usul periksa, kita tengok, oh macam mesej macam menarik je, kita majukan kepada grup-grup yang lain. Jadi kita kena berhati-hati. Seterusnya, kita gunakan gadget untuk perhubungan atas urusan penting sahaja. Okay, kalau urusan-urusan yang mungkin, okay, yang tidak penting, yang membuang masa, maka elakkan. Okay, walaupun kita gunakan gadget canggih, pastikan penggunaan itu penggunaan dalam arti kata ia berbala untuk kita gunakan. Seterusnya, kita menggunakan gadget canggih, kita memaksimumkan penggunaan gadget secara ilmiah. Okey. Seterusnya, apa yang kita tak patut buat bila kita ada gadget ni? Apa antara adab yang jangan buat? Kalau buat, dia jadi biadab. Dia tak jadi adab. Okey. Nada dering dibiarkan dalam mode on semasa di tempat awam atau di tempat ibadah. Ini jangan buat. Elakkan. Okey. Letakkan nada dering dalam tetapan senyap ataupun matikan telefon bimbit. Ini kerana apa? Untuk menjaga keselesaan orang lain supaya tidak bising, nada dering kita tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Seterusnya apa lagi? Bila mana kita menggunakan gadget, jangan kita cepat leka dengan gadget sehingga kan keutamaan dilengahkan atau terabai, solat terabai, kerja tertangguh. Akibat apa? Kita asyik dengan gadget kita. Okay? Dan seterusnya, kurangkan. Jangan suah foto tanpa batasan. Tak kira tempat, tak kira masa, kita asyik bersuah foto. Okay? Kerana dikhawatiri orang akan salah anggap dengan kita. Kita tengok asyik-asyik kita ni bersuah foto, tangkap gambar. Kan? Ada keperluan, boleh bersuah foto, tetapi kawallah. Okay? Keperluan untuk bersuah foto tu bukanlah tanpa batasan. Okay? Masa, tempat, tak kira tempat, semua nak suah foto. Kan? Sampai dalam tandas pun dia bersuah foto, masuk bilik air pun nak suah foto. Okay? Jadi yang ni, yang perkara yang perlu kita perhatikan. Okay, seterusnya kita masuk kepada Islamisasi gadget. Okay, saya namakan topik ini Islamisasi gadget yang merujuk kepada kita sebagai orang Islam. Okay, bila mana kita beli gadget, pastikan gadget kita itu kita gunakan dengan sebaik yang mungkin, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah. Pastikan dalam Islamisasi gadget kita itu, dalam gadget kita ada install aplikasi Al-Quran, okay, aplikasi hadis, kurang-kurangnya ada aplikasi waktu solat, kalender Islam. Seterusnya kita simpan juga MP3, alunan doa, zikir, nasyid, maksurat. Okay? Dan juga kita tambahkan lagi dengan koleksi ceramah, tazkirah, soal jawab agama, dan juga mungkin kita ada simpan e-book ilmiah. Dan ini jauh lebih baik daripada kita penuhkan memori gadget kita dengan lagu-lagu yang mungkin tidak mendatangkan faedah, atau kita menyimpan gambar-gambar yang mungkin tidak memberikan faedah kepada kita. Okay? Ataupun kita simpan movie, klip-klip video, prank dan sebagainya. Maka kalau kita ada apps yang berbentuk Islam ini, itu jauh lebih baik. So kita Islamisasikan gadget kita supaya kita berbeza daripada orang bukan Islam, kerana kita ada apps-apps yang mampu membantu kita untuk meningkatkan lagi taraf ibadat kita. Okay? Jadi barulah kena dengan tujuan penggunaan gadget itu, kita memaksimumkan penggunaan dia secara ilmiah. Itu yang dimaksudkan dengan Islamisasi gadget. Seterusnya, mari kita semak, mari kita filter diri kita. Adakah kita ini antara orang yang dianggap sosial di laman sosial? Okay? Ingat, di laman sosial ada batas-batas yang perlu dijaga. Yang pertama, kita tengok, adakah kita ini seorang yang menjadi rutin untuk menyemak status setiap kali bangun dari tidur? Dia dah biasa dah, dah jadi tabiat dah. Kan? Dan kita buka tu first tu bukan buka waktu solat ke, bukan kita buka ayat Quran ke, terus buka, okay, terus buka status, buka status Facebook, buka status WhatsApp. Okay, tengok, kita kesemak diri kita, adakah kita termasuk daripada golongan ini, jadi rutin tak?
So kalau dia jadi rutin, kita tanpa kita sedar rupanya kita dah terlalu sosial dengan laman sosial. Yang kedua, adakah kita termasuk dalam golongan yang suka berkongsi status orang lain tanpa unsur periksa? Yang ni perlu jaga, tuan-tuan dan perempuan. Yang ni kita perlu jaga. Jangan kongsi sesuatu yang mungkin boleh menyakiti hati orang lain. Jangan suka share tak tentu pasal. Okay? Kemudian yang ketiga, berkongsi segalanya. Okay? Ada benda kita boleh berkongsi, ada benda mungkin hanya untuk pengetahuan diri kita saja. So, berkongsi segalanya mungkin mendatangkan banyak lagi negatif daripada positif. Okay? Pastikan kalau kita nak kongsi, kita ada rasional sebab kita kongsi tersebut. Okay? Jika tidak, tak perlu kongsi, itu jauh lebih baik. Okay? Ada juga yang dia kemas kini, dia update status dia, hatta tengah makan pun handphone ada sebelah dia. Tengah makan pun handphone masih lagi menonton wayang dan sebagainya, sampai nak makan pun tak fokus. Ataupun dengan adanya handphone menyebabkan kita kurang bergaul dengan kawan-kawan kita. Masing-masing buka handphone dia. Kemas kini status hatta tengah makan. Seterusnya, check in di mana saja anda berada. Sikit-sikit kita bagi tahu live location kita. Atas alasan apa kita nak bagi tahu kita check in di mana saja kita berada? Kerana kemungkinan jenayah boleh berlaku. Itu sebab pergerakan kita tak seharusnya kita war-warkan di media sosial. Dan kita berhati-hati kalau kita ada satu sindrom balik-balik like, komen atau status. Like, komen, status sendiri, ada kalanya kita like, komen, status ni mungkin bagus untuk motivasi, tetapi pastikan balik-balik kita tulis, kita like. Balik-balik kita tulis, kita like. Kita takut nanti orang kata kita shock sendiri. Jika kita ada 6 perkara ini, maka kita sama ada tanpa kita sedar, kita rupanya dah terlalu sosial di laman sosial. Jadi kita kena elakkan. Okey, sebenarnya tambahan lagi, apakah etika pengguna internet Muslim? Kita ambil dua laman web yang terkenal lah, dua media sosial yang terkenal, iaitu Facebook. Okey, dari segi akaun, bila mana kita ada akaun Facebook, pastikan kita gunakan pengenalan diri yang sebenar. Kemudian tiada unsur page kebencian yang melahirkan kebencian, mewujudkan kebencian, perpecahan, juga tidak mewujudkan grup yang menyalahi agama, undang-undang. Contohnya seperti grup LGBT, buka ada page kan, ada page dia, ada fan page dia LGBT, dan juga page-page pergerakan songsang yang lain. Dari segi kemas kini, kalau Facebook, apa etika dia? Kita kena sebarkan ajaran Islam. Kalau kita nak update status, yang terbaik ialah kita sebarkan ajaran Islam. Pastikan kesahihan info sebelum kita nak update. Kemudian kalau kita nak memuat naik ataupun nak update gambar, pastikan gambar tersebut patuh syariah. Kemudian kita kalau nak update apa-apa, elak daripada menyentuh sensitiviti agama, bangsa atau negara. Juga kita kena berhati-hati dengan hadis palsu. Jangan kita menjadi golongan yang menyebarluaskan hadis palsu. Kadang-kadang hadis ini nampak isi kandungan dia, teks hadisnya, matan hadisnya tu nampak kita tengok mempunyai unsur-unsur yang baik, tetapi rupanya ia bukan datang daripada Rasulullah SAW, maka itu perlu dielakkan. Seterusnya, elak status bangga diri ataupun memburukkan diri di dalam Facebook. Kemudian dari segi like, kita tengok status page atau grup yang membina pemikiran, kita like sesuatu paparan, sesuatu info, sesuatu yang keluar dari news feed kita tu, sesuatu yang boleh memberikan kita manfaat, kita like. Apa lagi yang kita boleh like? Kita like lah sesuatu yang menggalakkan amalan kebaikan. Contohnya kalau kita selalu nampak kan, ada orang post tentang memohon sumbangan ataupun memohon bantuan, ataupun ada program-program wakaf dan sebagainya. Mungkin kita tak dapat nak menyumbang dari segi kewangan, tetapi kita boleh menyumbang dari segi kita sokong dengan tanda like kan. Kemudian
kita like sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah dan Rasul, dan kita unlike, jika bolehlah, unlike perkara yang berunsur maksiat, kebencian dan sia-sia. Di Facebook kan ada fungsi untuk kita hide sesuatu ataupun kita report abuse jika sesuatu konten yang kita lihat di Facebook itu sesuatu yang melanggar melanggar peraturan atau melanggar undang-undang yang telah ditetapkan mungkin oleh agama ataupun juga peraturan yang ditetapkan oleh laman web sosial itu sendiri. Seterusnya dari segi komen, bagaimana kita nak komen? Seorang pengguna internet Muslim, bila dia komen dia adalah untuk niat bersilaturahim. Hindari daripada perdebatan sia-sia. Jangan mempersendakan sesuatu agama bangsa bila nak komen. Elakkan mengancam atau mengugut orang lain. Juga kita boleh komen dengan memberikan pujian, tapi bila pujian itu dalam skala sederhana berserta keikhlasan. Juga kita hendaklah hindari respon berkaitan hukum hakam agama jika kita tidak pasti. Elakkan. Berdiam lebih baik bila mana kita tidak tahu jawapan terhadap persoalan mengenai hukum hakam. Biarlah orang yang sesuai, orang yang ada autoriti untuk menjawab persoalan tersebut. Kemudian, sebagai seorang pengguna internet Muslim, bila kita nak share, kita share lah. Kalau ada gambar yang kita rasa manfaat, pastikan gambar tersebut adalah gambar yang sahih, bukan palsu, baru kita share. Kemudian kita lihat, kalau kita nak share status pula, share lah status yang menambahkan ilmu, iman dan amal kita. Kemudian kalau kita nak share link, biarlah kita share link yang membuka ruang menambah ilmu baru. Kemudian apa lagi yang kita boleh share? Kita share lah ayat Al-Quran, hadis sahih untuk pengajaran dan amalan. Juga kalau kita nak share video, pastikan video itu video ilmiah dan hiburan yang mendidik juga. Dan juga kalau kita nak share info, share lah info terkini mengenai umat Islam sedunia. Itu etika pengguna internet Muslim. Kalau kita berada pula di media YouTube, apa yang kita boleh buat? Kalau kita nak upload, kita upload bahan-bahan video kita itu hanya yang menutup aurat. Video kita memaparkan mungkin individu, lelaki, wanita, pastikan yang menutup aurat. Bahan-bahan upload kita yang berbentuk video itu pastikan yang membuka fikiran dan mendidik penonton. Juga jika ada video, pastikan aksinya terpelihara, aksinya sopan yang mengandungi mesej kebaikan. Mungkin juga kita boleh upload video-video yang mempunyai unsur-unsur jenaka, hiburan yang tidak keterlaluan, santai tetapi sampai untuk kebaikan bersama. Apabila nak download, seorang pengguna internet Muslim yang beretika hanya akan download visual yang memelihara adab sopan dan beretika. Juga dia akan download ceramah, kuliah, program agama bersiri. Juga dia akan download bahan-bahan yang mengandungi mesej bermanfaat dan bermotivasi. Kemudian bila nak share video-video di YouTube, pastikan video tersebut adalah visual yang sahih isi kandungannya. Kemudian video yang menyiarkan keindahan Islam. Ini dalam arti kata lain, dalam masa sama bila kita share sesuatu, kita sedang menyebarkan dakwah Islam, menaikkan imej Islam. Seterusnya kita elakkan jadi ejen penyebar fitnah atau info palsu. Jika kita guna email pula, pastikan nama yang baik, mudah dikenali. Kalau kita nak kompos, penggunaan ayat mudah faham oleh penerima. Adab komunikasi asas seperti mula dan akhir dengan salam, kata-kata hormat. Biasakan guna signature bagi mudahkan penerima mengenali pengirim. Itu sedikit tentang etika pengguna internet Muslim. Kita sudah berada di akhir usrah kita. So saya nak kongsikan 3 renungan yang boleh kita fikir-fikirkan sejenak. Renungan ini untuk diri saya sendiri juga, bukan untuk anda, bukan untuk anda saja. Ia juga peringatan kepada diri saya sendiri. Saya ambil daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, berkata bahawa baginda bersabda, akan berlaku pada akhir umatku nanti sekumpulan manusia yang membawa berita-berita kepada kamu yang tidak pernah kamu dengar. Begitu juga dengan bapa kamu tidak pernah mendengarnya, yakni hadis-hadis palsu, perundangan yang bid'ah dan akidah yang menyeleweng. Maka hendaklah kamu berhati-hati dan jauhilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita tengok renungan yang kedua.
Satu lagi hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, setiap umatku boleh diampunkan kecuali mereka yang mendedahkan dosanya. Ada dalam kalangan mereka yang mendedahkan diri dan melakukan dosa pada waktu malam. Kemudian apabila tiba waktu siang, ketika Allah menutupkan keaiban dosa itu, tiba-tiba dia mendedahkan dia dengan berkata, wahai fulan, semalam aku melakukan itu dan ini, maka terhapuslah lindungan Tuhannya dan jadilah dia orang yang membuang rahmat Allah yang sebelum ini membuang rahmatnya. Okay, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan renungan yang ketiga saya petik daripada ambil daripada coretan pengetua di dalam naskahnya, okay, yang berbunyi, kehidupan ini satu pengembaraan yang penuh cabaran, yang manis jangan terus ditelan, yang pahit jangan terus diluah. Pastikan tabah, tidak mengalah, menuju destinasi yang pasti. Okay? Ini kata-kata daripada riwayat pengetua Tuan Haji Syamsul Yusli bin Muhammad Yusof yang baru sahaja bersara menjadi pengetua di SMK Kota Kemuning. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekian sajalah perkongsian saya pada kali ini. Okay? Sehingga bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Semoga video ini, perkongsian ini bermanfaat. Jika anda rasakan ia bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Sehingga berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'assalam.